Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni dia berjanji kepada kita, dia nak bincangkan kalimah dulu. Kemudian barulah dia nak bincang kalam. Kerana kalam ni dibina daripada kalimah. Kalimah ni ada 3, ismun, fi'lun, harfun. Gabungan antara isim dengan isim, fi'il dengan isim. Yang ni tak pakai lagi. Yang utamanya yang ni dulu. So gabungan antara dua ni akan membentuk kalam. Yakni gabungan antara isim dengan isim dengan fi'il akan membentuk ayat. So takrif tentang isim pun kita dah tahu. Isim tu apa? Tanda-tanda sikit-sikit tentang dia tu pun kita dah tahu. Fi'il pun kita tahu. Takrif dia fi'il tu apa? Nama fi'il pun kita dah tahu kenapa guna nama fi'il. Isim pun kita dah tahu kenapa guna perkataan isim. Tanda dia, yang ni pun tanda dia, alamat dia pun kita dah tahu. Takrif tentang harf pun kita tahu. Penggunaan lafaz harpung ni pun kita tahu. Harf tu maknanya sampingan aja, tepi-tepi aja. Kerana dia bukan pokok ayat. Dan kita pun dah tahu dia punya tanda. Artinya dia tak boleh pakai tanda fi'il, dia tak boleh pakai tanda isim. Dia tak ada tanda lah. Kemudian habis yang ni barulah kita boleh masuk kalam. Faslun. Hadza faslun. Ini adalah satu fasal tentang al-kalamu. Kalam. Kalam ialah benda yang mari daripada mulut. Yang dikeluarkan daripada mulut kita panggil lafaz. Lafzun. Tapi yang keluar daripada mulut kita tu bentuk macam mana? Tadammana. Terkandung dalam lafaz yang kita keluarkan tu, terkandung 2 kalimah. Kalimataini. 2 kalimah kalau keluar, 2 perkataan keluar. Dan mesti dihubungkan dengan isnad. Terkandung 2 kalimah dengan isnad. Dengan bantuan penyandaran. Bil isnadi. Baru jadi kalam. Kalau dalam mulut kita keluar, daripada mulut kita keluar, Zaidun, duduk sekejap, kita sebut Aliyun, Qaimun. So kita tak aturkan kalam itu dalam bentuk isnad. Kalau kita atur, kita kata Zaidun, Qaimun. Kita gabungkan dua ni dalam bentuk isnad, sandar menyandar. So jadilah dia kalam. So kalam at least kena ada dua kalimah, 2 perkataan, dan perkataan tu mesti diikat dengan makna. So makna tu makna dalam bentuk penyandaran. Tak faham apa itu isnad? Kalau isnad dalam hadis lain. Isnad dalam hadis tu lain. Isnad dalam hadis yang menyabitkan bahawa hadis ni disandarkan kepada perawi sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis musnad artinya hadis muttasil. Hadis itu bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam nahwu musnad tak. Musnad ni elemen kepada jumlah ayat. Wal isnadu, isnad ialah nisbatun. Menghubungkan, penghubungan. Isnad ialah menghubungkan. Ihda kalimataini. Kalimataini. Menghubungkan, menjoinkan salah satu, 2 daripada 2 kalimah, gabungkan dengan yang lain, kepada yang lain. Ilal ukhra. So kita ada kan Zaidun, kita ada Qaimun. Yang ni kita tak nak kaitkan lagi. Ni kalimah yang berasingan. Zaidun asing, Qaimun asing. Sekarang ni kita nak buat ayat. Artinya kita nak nisbahkan. Kita nak joinkan. Antara 2 kalimah ni kita nak joinkan. So kita buatlah Zaidun, Qaimun. Zaid berdiri. Dan kita tanya orang, mu faham tak apa yang aku cakap? Dia kata faham. So bila faham ni jadi ayat lah. Kalau tak faham tu bukan ayat lah. Bihaisu. Gabung-gabung dah. Gabung-gabung dah kan. Tapi bihaisu dengan mempertimbangkan. Tufidu. Nisbah itu memberi faedah. Ni kalau kita gabung ni kan. Dia mendatangkan manfaat tak? Manfaat kepada orang yang dengar. Memberi faedah kepada al-mukhatabah. Memberi faedah kepada orang yang mendengar. Depan, second person yang duduk depan kita tu kita panggil mukhatab. Kita ni mutakallim.
So bila kita buat satu ayat, artinya kita bercakap pada orang yang depan. Ataupun kalau kita tulis tu, orang yang baca tulisan kita tu, seolah-olah kita bercakap dengan dia lah. Penulis bercakap dengan orang yang membaca. So kita panggil mukhatab. So bila mukhatab baca tu, dia faham tak? Tufidu, jadi nisbah tadi, hubungan tadi tu, memberi faedah kepada mukhatab dengan satu faedah. Faidatan yang sempurna. Tamatan artinya dalam bahasa Melayu kita, memberi makna ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Dalam nahwu Arab, dengan lengkap tu maksudnya, orang yang dengar tu dia tak persoalkan lagi dah. Dia duduk diam dah. Jadi, yasihhu, sah. Sah dia diam. Sah diam. As-sukut. Alaiha. Diam atas nisbah tadi. Hubungan ayat ni, Zaidun Qaimun ni kan, hubungan tu dipersembahkan kepada mukhatab. Mukhatab pun angguk, duduk diam je. Dia tak bantah lah. Kalau dia bantah, artinya dia tak faham. Dia kata, apa? Mu nak kata apa ni? Mu bercakap dengan aku. Aku tak faham. So, kalau dia diam tu, dia faham lah. Macam orang nikah kan. So, kalau perempuan, tanya dia duduk diam tu, kira dia setujulah. Jadi, kira-kira lah. Sekira-kira lah. Kira-kira. Biasa orang terjemah kira-kira. Tapi bihaisu ni sebenarnya digunakan untuk zaraf. Dengan mana? Dengan mana? Ini satu penggunaan ni. Penggunaan dia yang asal, maksudnya dia zaraf. Haisu tu zaraf. Tempat. Di mana kan? Kita sebut di mana. So, boleh juga di mana. Di mana? Bi mana di? Di mana? Di mana tufidul mukhatab. Bi tu boleh makna di. Haisu tu zaraf, maknanya tempat. Di mana. Jadi nisbah tadi, isnad ialah menghubungkan satu kalimah dengan kalimah yang lain, di mana hubungan tadi memberi faedah kepada mukhatab. Dengan satu faedah yang sempurna, tamatan. Di mana sah. Dia duduk diam. Yasihus suku tu. Diam tu sah. Diam tu valid. Diam atas apa yang dipertuturkan. Apa yang dipersembahkan. Ya? Jumlah tadi. Contohnya, nahwu. Nahwu artinya, contohnya, Zaidun Qaimun. So, Zaid satu perkataan. Qaimun satu perkataan. Sekarang ni dia dah jadi ayat. Sebab kita maksudkan ini ayat. So, bila kita maksudkan ini ayat, artinya kita telah mengikatkan Zaid ini dengan Qaim. So, kita ikatkan dia. So, ikat dengan hubungan isnad. Pengikatan itu, orang yang depan kita faham tak faham? So, dia faham. Dia kata, Zaid berdirilah. Aku fahamlah. Satu lagi, ikat qama Zaidun. Ikat Zaid ni dengan qama. Bukannya ikat qama dengan Zaid. Ikat Zaid. Sebab Zaid isim. Yang ceritanya qama. So, mengikat Zaid dengan qama. Nisbah tadi, mana menghubungkan Zaid dengan qama. Difahami. Zaid telah berdiri. Dan orang yang dengar, mukhatab tadi, dia faham. Dia duduk diam. Dia tak bantah. Ini dinamakan sebagai kalam. Ini pun kalam. Ini pun kalam. Ta'rif dia sah tak? Ta'rif dia. Dia lafaz. Zaidun Qaimun ni lafaz. Tadammana tercangkup dua kalimah. Zaid satu kalimah. Qaimun satu kalimah. Dihubungkan dengan penyandaran. Bil isnad. Zaidun Qaimun ni hubungan dia isnad. Yani musnad ilaihi yani musnad. Kemudian hubungan ni tadi, hubungan Zaidun Qaimun tadi, memberi faedah kepada orang yang dengar. Orang yang dengar tu dia faham. Dia pun duduk diam. Okey, ini dinamakan kalam. Qama Zaidun. Qama ni, qama Zaidun lafaz. Tercangkup, terkandung dalamnya dua kalimah. Satu qama, satu Zaid. Hubungan antara qama dengan Zaid itu ialah hubungan isnad. Di mana kalau kita masukkan makna isnad tadi kepada Zaid,
dia jadi makna musnad ilaihi. Qama jadi musnad. Kemudian dia memberi faedah tak hubungan ni? Memberi faedah tak kepada mukhatab, orang yang duduk depan kita? Bila diucapkan qama Zaidun, dia faham tak? So dia faham. Dengan faedah yang sempurna, dengan fahaman yang lengkap, yang sempurna, dan dia duduk diam. Kan? Dia mengesahkan dengan duduk diam atas hubungan qama dengan Zaid tadi. Dengan kata lain, wa yusamma, dinamakan kalam ini sebagai jumlatan. So kadang-kadang sebut kalam je, kadang-kadang sebut jumlah. Ada yang membezakan. Dia kata kalau kalam ni, ini takrif dia. Takrif dia mesti ada mufid, memberi faedah kepada orang yang dengar. Tapi kalau jumlah, tak. Asalkan ada mubtada khabar je. Sebelah ni ada mubtada, sebelah ni khabar. Ataupun fi'il, kalau ada fi'il ada fa'il. Kalau ada mubtada ada khabar, ini jumlah. Kalau ada fi'il ada fa'il, ini pun jumlah. Faham tak faham, itu masalah lain. Jadi maknanya, kalam lebih khusus banding dengan jumlah. Jumlah ada yang difahami, ada yang tak boleh difahami. Kalau kalam, dia mesti difahami. Sebab mukhatab mesti faham apa yang diucapkan. Tapi sini dia nak samakan je lah. Itu pengajian yang tinggi-tinggi. Fa'ulima, maka diketahui annal kalama, dengan apa yang kita terangkan ni, maka diketahui annal kalama, bahawa kalam la yahsulu, tidak terhasil, illa, melainkan gabungan antara dua isim. Min ismain. Kalau nun mati, dia hanya bila temu alif lam je pakai mina kan? Minal. Tapi kalau jumpa dengan hamzah wasal yang lain, so dia baca min. Min ismain. Asalnya gini, min campur dengan alif lam. Ini bagi mati. Yang ni pun bagi mati. Sepatutnya ikut kaedah dia, kalau kita nak hidupkan bagi mati, kita kena bagi bawah kan? Tapi yang kita duk baca selalunya minal masjid. Sebab apa? Sebab dia kata alif lam ni biasa dia datang dengan min. Biasa sangat. Oleh kerana kekerapan yang terlalu kerap, maka dia cari harakat yang paling ringan. So harakat yang paling ringan ialah fathah. So pinjam jadi minal masjid. So untuk yang lain, dia akan kembali kepada kaedah asal dia. Baris mati bila nak dihidupkan, baris dengan baris bawah. So ikut kaedah ni, kita akan baca minismaini. Melainkan dengan dua. Tidak terhasil kalam, melainkan terbina daripada dua isim. Contohnya, nahwu, iaitu contohnya Zaidun qaimun. So Zaid isim, qaimun pun isim. Isim campur isim, kalau difahami, maka dia, kita kata kalam. Wa yusamma, dinamakan kalam ini sebagai jumlatan ismiyatan. Jumlah ismiyah ataupun nominal sentence. Atau kita namakan ayat namaan. Ayat yang bermula dengan isim. Ini kan kita bermula dengan Zaid, isim. So ayat ni akan dinamakan jumlah ismiyah. Fa'ulima anal kalama la yahsulu illa au min fi'lin wasmin. Kalam tak terhasil melainkan dengan gabungan antara fi'il dan isim. Contohnya, nahwu qama Zaidun. Qama Zaidun. Kan dia kata tadi, atas ni, nak bentuk ayat ni mesti ada dua kalimah. So kalimah tu kadang-kadang kita mula dengan isim dulu. Kalau kita mula dengan isim dulu, maka nama dia jumlah ismiyah. Yang ni kebetulan lah isim dengan isim. So, kadang-kadang kita mula dengan fi'il.
Fi'il campur dengan isim. Kalau kita mula dengan fi'il dulu, wa yusamma, dinamakan kalam ini jumlatan, ayat jumlah fi'liyah. Jumlatan fi'liyatan. Verbal sentence. Ayat apa? Kerjaan ya? Bola apa-apa. Ayat kerjaan. Kata kerja kan? Ayat kerjaan. Is kerana la yujadu, tidak ada, tidak didapati, musnadu, musnad, wal musnadu ilaihi, musnad dengan musnad ilaihi bersama, ma'an, maknanya musnad dengan musnad ilaihi duduk bersama, ma'an, fi ghairihima, dalam yang selain daripada dua ni. Pergilah mana-mana ayat pun dia kata mesti ada dua. Sama ada kita mula dengan fi'il ataupun kita mula dengan isim. Maknanya asal ada musnad, musnad ilaih. Maknanya dia kata kalam mesti ada musnad, musnad ilaih. La yujadu musnad wa musnad ilaih ma'an fi ghairihima. Fi ghairihima. Fi ghairi jumlah ismiyah. Fi ghairi jumlah fi'liyah. Pusing kat mana pun, nama dia musnad, musnad ilaih. Ayat kan kita, kalau kita bina ayat, sama ada kita mula dengan fi'il dulu, qama, zaidun, ataupun kita mula dengan zaid dulu. Zaidun, qama. Boleh juga macam ni. Boleh juga zaidun qaimun. Yang ni isim, yang ni isim. Yang ni fi'il, yang ni isim. Yang ni isim, yang ni fi'il. Kan dia katakan, mesti salah satunya. Sama ada isim-isim ataupun isim dengan fi'il. Yang isim dengan fi'il ni sama ada kita dahulukan fi'il ataupun kita dahulukan isim, tetap nama dia musnad, musnad ilaih. Kalau kita letak sini qama dulu, yang ni musnad juga. Yang ni musnad ilaih. Kalau kita letak zaid dulu, yang ni musnad ilaih, yang ni musnad. Tapi musnad, musnad ilaih tetap ada. Wala budda, tidak dapat tidak, lil kalam, bagi satu kalam itu, tidak dapat tidak bagi kalam, minhuma, terdiri daripada musnad dengan musnad ilaih. Jadi penamaan kena ingatlah. Penamaan jumlah ismiyah ni, yang kita nak cari isim dulu. Harf kita tak kira. Contohnya kita kata inna zaidan qaimun. Inna kan? So inna ni harf. Harf kita tak kira. Sebab dia bukan musnad, bukan musnad ilaih. So yang kita kiranya yang mula-mula ni lah. So mula dengan isim, mana jumlah ni jumlah ismiyah. Fa'in kila. Ini iskal. Orang persoalkan. Fa'in kila. Maka jika ditanya, dikatakan, artinya jika dipersoalkan, qad nuqida, telah dibantah dengan nida, bin nidai, seperti nahwu ya zaidu, wahai zaid. Wahai zaid ni jumlah ni, jumlah fi'liyah. Wahai zaid, kita kata ni jumlah fi'liyah. Sedangkan sini kan harf, bukan musnad, bukan musnad ilaih. Sepatutnya kena ada musnad, musnad ilaih kan? Orang bangkanglah. Qulna, kita jawab, harfun nida, huruf nida seperti ya ni. Ni huruf nida, kita panggil huruf nida. Ni huruf yang digunakan untuk panggil. Dia ni qaimun, mewakili, maqama, mewakili tempat ad'u. Terjemahan lafzi, dia berdiri di tempat berdirinya ad'u, aku panggil. Atlubu, aku minta. Artinya kalau kita panggil orang ni, artinya kita menyeru kan? So menyeru ni ad'u, aku seru. Ataupun kita minta supaya dia tawajuh kepada kita, ni atlubu. Ini fi'il kan? So artinya sini fi'il. Ya ni ialah ad'u, ya ni lah atlubu. So ini dua ni fi'il, wa huwa fi'lu. Jadi fala naqda, tiada pembatalan.
ke atasnya. Tiada pembatalan ke atasnya. Fala naqda alaihi. Tidak ada ibtal. Tiada pembatalan lah. Nak membatalkan, kita kata tadi ayat ni kan, kita nak batalkan dia sebagai jumlah fi'liyah, tak boleh. Wa iza, apabila faraghna, kita telah selesai minal muqaddimati, daripada perbahasan tentang pendahuluan, maka marilah fal nashra, marilah kita mula fil aqsam, dalam bicara tentang bahagian-bahagian yang tiga tadi. As-salasati. Mana isim, fi'il dan harf. Secara terperinci. Wallahul muwaffiqu. Allah adalah pemberi taufik Yang ini akan memberi kejayaan. Wal mu'inu. dan pemberi pertolongan. Wallahul muwaffiqu wal mu'ina. Allah lah yang akan memberi kejayaan dan memberi pertolongan. Wallahu a'lam bis-shawab.